Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang bersama saya pada malam ini, hari ini kita akan berbual tentang bola sepak Liga Malaysia yang akan berlangsung pada malam ini. Saya akan bersiaran selama lebih kurang setengah jam. Dan kita bercerita tentang pasukan-pasukan dalam Liga Perdana Malaysia dan Liga Malaysia yang akan berlangsung pada malam ini. Memandangkan semalam JDT telah menumpaskan pasukan Kedah di Stadium Sultan Ibrahim, Stadium World Class Stadium milik Johor Southern Tigers. Tahniah kepada JDT yang mengangkat piala pertama pada tahun ini, nampaknya itu menandakan bahawa mungkin semua piala adalah milik Harimau Selatan. Okey, pada segmen yang pertama ini, bagi mengisi segmen yang pertama ini, kita akan melihat bagaimana kedudukan di Liga Perdana. Liga Perdana nampaknya belum ada apa-apa perlawanan yang berlangsung, tapi saya dapat tahu tadi Kelantan tumpas di tangan Perak PKNP 1-0. Kalau sesiapa yang mengikut Facebook Zam Saham, keputusan telah diumumkan dan Kelantan tewas pada perlawanan yang pertama. Tidak apa, itu perkara yang biasa dalam bola sepak. Okey, perlawanan yang berlangsung pada hari ini di Liga Perdana membabitkan Negeri Sembilan berdepan dengan JDT 2 di Negeri Sembilan. Kemudian PDRM akan menentang PKNS. Juga pada malam ini akan dilangsungkan perlawanan di antara T-Team menentang Projek FAM MSN. Projek FAM MSN ini macam Harimau Muda dahulu, dan mereka telah masuk ke Liga Perdana yang kedua untuk training barangkali. Kemudian perlawanan yang seterusnya juga pada Liga Perdana ialah Sarawak United akan menentang MPKB BRIU Base. Saya pun tidak tahu di pasukan apa ni, mau sebut nama dia panjang betul. Tapi kita tengok sama ada mereka mampu bersaing atau tidak. Assalamualaikum Roy Rena. Terima kasih kerana sudi dengar saya berceloteh pada malam ini. Terima kasih. Itu kedudukan di Liga Perdana. Kemudian kita beralih ke Liga Perdana, Liga Super. Okey, Liga Super pada malam semalam seperti yang telah saya umumkan tadi, Johor Darul Takzim berjaya menumpaskan Kedah, atau istilah yang lebih sesuai untuk saya pakai ialah Kedah gagal untuk mengekang kemarahan pasukan Johor Darul Takzim di Stadium Sultan Ibrahim dengan kekalahan 0-2 di tangan juara Liga Super 7 tahun berturut-turut itu. Dan kita melihat semalam bagaimana pasukan Kedah gagal, dan sebenarnya amat-amatnya gagal sebagai salah sebuah pasukan yang dianggap paling favorit untuk menghadapi itu menangani pasukan Johor Darul Takzim, tapi mereka gagal. Dan kita lihat Johor Darul Takzim berada di kelasnya yang tersendiri. Kemudian pada malam ini antara perlawanan tumpuan, kita boleh saksikan perlawanan-perlawanan ini di kaca-kaca TV
Tapi bukan di TV-TV perdana. Kita boleh melihatnya, menontonnya di YouTube, di Unify TV. Perlawanan-perlawanan itu membabitkan pasukan-pasukan seperti UiTM akan menentang Terengganu. Semua perlawanan akan berlangsung pada jam 9 malam. Saya melihat pasukan UiTM ini adalah pasukan paling lihat untuk ditumpaskan oleh mana-mana pasukan di Liga Super Malaysia. Memandangkan mereka walaupun bukanlah sebuah pasukan yang kuat, tetapi mereka seimbang dalam hampir semua posisi. Dan UiTM seringkali bermain secara attacking ketika bermain di tempat sendiri, dan mereka bermain secara defensif ketika berada di tempat lawan. Walau bagaimanapun, pasukan yang mereka temui pada malam ini adalah pasukan Terengganu. Pasukan ini sudah banyak meningkat dan terdiri daripada pemain-pemain yang cukup muda. Saya lihat Terengganu juga boleh dianggap sebagai antara pencabar terkuat dalam Liga Super 2021 ini. Seterusnya, Pulau Pinang akan menentang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dia akan menentang Pulau Pinang di Stadium Pulau Pinang. Pulau Pinang akan menjadi tuan rumah kepada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dengan kontroversi yang tidak habis-habis soal logo dan soal nama. KL City lah, KL United lah orang bilang. Saya pun tidak peduli sangat pasal sebenarnya Kuala Lumpur dengan Pulau Pinang bukanlah pasukan yang kuat. Dan saya beranggapan bahawa pada musim ini Pulau Pinang dan Kuala Lumpur hanyalah sebagai pasukan pelengkap jadual. Tidak cukup kuat untuk mencabar sebarang, apa orang kecakap, tidak cukup kuat. Terima kasih Fauzi. Semoga sehat, orang kampung sehat. Kemudian perlawanan seterusnya ialah antara pasukan Perak menentang PJ City. Petaling Jaya City ini pun prestasi dia agak bagus pada musim lalu di Liga Perdana 2. Walau bagaimanapun saya belum lagi boleh mengatakan bahawa mereka adalah pasukan yang cukup bagus, cukup kuat, sebab apa yang saya lihat sebelum ini PJ City juga bukanlah sebuah pasukan yang mantap. Sebaliknya mereka hanya pasukan yang biasa-biasa saja. Tidak cukup untuk mencabar sebarang piala. Berbanding pasukan Perak memangnya pasukan yang dipenuhi dengan sejarah yang gilang gemilang. Pasukan Perak saya lihat ada kemampuan. Fauzi kirim salam Mr. Den, lama dia tidak call Cigo. Kemudian pasukan Perak saya lihat sebagai antara pasukan terbaik Liga Malaysia, dan pada tahun ini saya percaya pasukan Perak walaupun sekali lagi dilanda dengan beberapa kontroversi di awal musim, mereka masih pasukan yang cukup kuat, cukup mantap dan cukup bersedia untuk Liga pada hari ini. Hujan. Terima kasih. Dan antara perlawanan yang menjadi tumpuan kita pada malam ini ialah Selangor akan menjadi tuan rumah menentang pasukan Seri Pahang. Sebenarnya saya tidak faham kenapa Pahang perlu ubah nama dia. Dia letak pasukan Seri di depan Seri Pahang, barangkali untuk minta puji. Jadi Selangor dan Pahang, dua gergasi bola sepak Malaysia, akan bertemu sesama sendiri di Stadium Shah. Saya kira apa sih, Stadium Shah Alam atau stadium mana? Ya, saya coba. Dia ada nama stadium di sini dia tulis. Tidak apa, yang penting dia sehat. Yang penting dia sehat. Semua orang kampung sehat. Dan pada malam ini pasukan Sabah, The Rhinos, sebelum itu The Tambadau FC. Sekarang kita kenal sebagai The Rhinos. Tatap Radu. Sabah akan menentang pasukan Melaka di Stadium Hang Tuah. Pada malam ini, sama-sama kita saksikan
untuk perlawanan live perlawanan sebenarnya saya sudah cuba Fauzi, tapi macam kena sekat. Jadi tidak boleh juga. Tapi kalau boleh nanti insya Allah cikgu bagi tahu. Cikgu pun memang suka, cikgu mau mengulas perlawanan yang membabitkan pasukan Sabah. Itu memang kita mau, tapi ada beberapa kekangan. Ada beberapa kekangan yang berlaku. Jadi ada masalah sedikit lah. Tapi tidak apa, kita akan coba. Melaka United juga ada beberapa kontroversi pada awal musim. Begitu juga dengan pasukan Sabah yang sekejap ke hulu, sekejap ke hilir. Pada kali ini pasukan Sabah, Kurniawan Yulianto dipanggil semula untuk memimpin pasukan Sabah. Jadi beliau dapat meneruskan perancangannya untuk pasukan Sabah pada tahun ini. Memang takut kena ban. Memang nanti kalau kena ban susah kita nanti. Bagaimana nasib pasukan Sabah? Saya menyaksikan 3 perlawanan pasukan Sabah sebelum ini dan kita lihat mereka ada kekuatan, pasukan Sabah ada kelebihan, mereka ada kelajuan, speed and power masih lagi diamalkan. Tapi sentuhan daripada Indonesia saya lihat sangat sesuai untuk corak permainan pasukan Sabah. Jadi kita melihat Rezam, apa kabar Rezam? Assalamualaikum orang Kedah. Apa boleh buatlah Zam, Kedah pasundang di tangan Johor Southern Tigers. The home of the Southern Tigers. Pasukan Sabah pada malam ini akan menentang pasukan Melaka dan dia ada perlawanan tumpuan. Pilihan saya untuk melihat sama ada Sabah mampu untuk bersaing dengan pasukan-pasukan Liga Super yang lain. Dan saya melihat ini adalah peluang untuk pasukan Sabah membuktikan kehadiran mereka di Liga Super selepas terselamat secara secara nasib pada tahun lalu daripada dihumban kembali ke Liga Perdana. Dan tahun ini mereka akan buktikan yang mereka layak berada di Liga paling elit Malaysia. Okey, itulah perlawanan yang akan berlangsung pada malam ini. Tapi pilihan saya untuk perlawanan malam ini ialah pasukan Selangor menentang Pahang. Saya akan menyaksikan perlawanan ini di kaca televisyen. Di kaca televisyen. Kemudian salam Zam. Ya Fauzi, di Unify kita akan melihat. Kemudian satu lagi perlawanan membabitkan Sabah saya akan lihat di kaca televisyen. Kemudian perlawanannya membabitkan Selangor dan Pahang akan saya lihat di laptop saya. Dan biasanya saya akan tengok dalam 2 perlawanan. Begitu kita ingin melihat sejauh mana kekuatan pasukan Sabah dalam perlawanan ini. Jadi saya lihat rakyat Sabah, kita harapkan rakyat Sabah terus mendoakan semoga pasukan Sabah mampu untuk mencabar kejuaraan, sekurang-kurangnya berada di 4 tempat teratas Liga Super Malaysia. Okey, barisan bagi yang belum mengenali barisan pemain Sabah, saya perkenalkan. Penyerang utama akan dikepalai oleh Muhammad Amri Yahya. Walaupun pada umur 40-an, dia masih lagi sehebat saya. Ya, sehebat saya. Kemudian kemudian kita ada lagi penyerang Sadil Ramdhani. Ya, Ramdan. Zam.
Nanti Sabah lawan Kedah minggu depan. Minggu depan Sabah akan menentang Kedah dan saya cuba cari link yang terbaik supaya saya boleh bagi ulasan secara live pasukan Sabah menentang pasukan Kedah. Dan semoga Sabah 4, Kedah 0. Kita akan lihat. Kemudian penyerang Sabah seterusnya ialah Petrus Sitembi. Petrus Sitembi ini berasal dari, kita tengok Petrus Sitembi daripada Namibia. Beliau pada tahun lalu beraksi dengan pasukan Terengganu FC dan beliau bermain dengan pasukan kebangsaan Namibia. Kemudian kita ada Guy Nabuyo. Si Bayau lah badi kita panggil ni kan. Dia berasal daripada Prancis. Dan bermain dengan pasukan Petrolul di Liga 2 Prancis. Saya tidak pasti, kita tidak ada rekod sebarang rekod. Kemudian Bobby Gonzalez, welcome to the Renos team, welcome to the home. Kepada Bobby Gonzalez, selepas berkelana hampir ke seluruh Malaysia, kali ini beliau mengambil tindakan untuk balik semula kepada pasukan Sabah. Dan mungkin dia sudah rindu kampung, jadi sama sudah tidak ramai jadi dia baliklah untuk pasukan Sabah tahun ini. Kemudian Dennis Bush Channing, apa punya nama dari guys, daripada pasukan berasal daripada Jerman. Wah. Dia akan beraksi di bahagian striker, di bahagian serangan. Kemudian kita ada Sabri Sahar, kita ada Azizan Nordin antara superstar pasukan Liga Malaysia sekarang ini. Kita ada Maxius Musa juga seorang pemain yang cukup berkesan di bagian pertahanan. Walau bagaimanapun Maxius Musa mengalami kecederaan, dan itu adalah satu berita yang sangat tidak menyeronokkan untuk pasukan Sabah, peminat pasukan Sabah. Kemudian kehadiran Rawilson Batuil, salah seorang bek tengah terbaik di Liga Malaysia. Dia menjadi rebutan begitu banyak pasukan-pasukan ternama dan beliau memilih untuk kekal dengan pasukan Sabah. Terima kasih. Kemudian kita ada Rozaimi di penjaga gawang. Kita semuanya memiliki 2 penjaga gol yang berkualiti. Jadi saya melihat pasukan defense Sabah cukup bersedia pada kali ini. Kita ada Jedius Karib, Zubir Azmi. Kita ada Alto Linus, Mafri Balang. Kemudian kehadiran Tanah Balan. Tanah Balan ni sebenarnya kita orang bilang the real number 9. The real number 9 maksud dia seorang striker yang ditugaskan hanya untuk menjaringkan gol. Itulah Tanah Balan. Beliau seorang penyerang penyerang muda yang memiliki sentuhan kiri, kanan dan kepala yang cukup tajam. Beliau hanya memerlukan hantaran kepadanya dalam kotak penalti dan Tanah Balan mampu untuk menjaringkan gol. Agak jarang kita lihat penyerang-penyerang seperti ini sebab era sekarang ni tidak menggunakan single striker, lebih kepada total football. Jadi penyerang-penyerang yang suatu ketika dahulu seperti Rod Van Nistelrooy, kemudian kita ada era-era Rod Van Nistelrooy, ada beberapa lagi saya lupa lah mau sebut dia punya nama. Alan Shearer di Liga England, Nistelrooy daripada Belanda, Robin van Persie, Arsenal. Mereka itu semua seperti Tanah Balan, dan Tanah Balan punya kemampuan seperti itu. Kemudian pada Azri, kita memiliki penjaga gol yang baik. Randy Baruh, Rico Nigel Milus. Kita ada seorang pemain dari Korea, Tae Supak, juga memiliki kemampuan yang cukup bagus. Beberapa pemain seperti Randy Robson, Dendi, Evan Wensley, Hamran Peter, Muhammad Sukri Bahrum, Muhammad Azwan Abdul Fattah, Mazlan Yahya, Rusius Jais, Sarizam Sahar,
Levi Adinda, Sam Johnson, Joslan Aping, dan Rahman Shah. Pemain muda ini juga mewarnai pasukan bola sepak Sabah pada kali ini. Dan coba kita lihat untuk pasukan Melaka. Pasukan Melaka, mereka melepaskan Syafiq Rahim. Mereka melepaskan Syafiq Rahim kepada pasukan JDT. Dia kembali ke pasukan JDT. Barangkali dia mau menang piala nomor 8 Demokrasi Synchronize. Nomor 8 dengan kejuaraan ke-8 JDT. Kita puji betul Syafiq Rahim tu. Bagus lagi dia ikut Amriah yang main sama pasukan Sabah. Lagi bagus. Kemudian pasukan Melaka sebenarnya dia pasukannya agak sederhana. Dia tidak memiliki penyerang yang agak tajam, tapi mereka memiliki kombinasi pemain tengah yang cukup berkesan. Ini akan jadi percaturan yang menarik apabila menentang pasukan Sabah. Kerana Sabah yang akan bermain dengan corak 3-4-3. Saya meramalkan Sabah akan bermain dengan 3-4-3. Ke depan dengan 4-3-3. Bermana pasukan Sabah dengan 4 pemain midfield akan menentang pasukan Melaka dengan 3 hingga ke 5 pemain midfield, dan itu adalah satu pertemuan yang menarik untuk dilihat kerana semua pasukan Sabah dan pasukan Melaka ini akan bermain secara attacking. Secara attacking aku terpukul dalam mikrofon. Tahu? Salah mikrofon itu salah. Saya percaya bahawa dia akan jadi pasukan pertemuan yang cukup menarik dan berakhir dengan jaringan yang saya yakin agak panjang. Walau bagaimanapun, kedua pasukan ini memiliki mereka memiliki 2 penjaga gol yang berkualiti. Terutama sekali kita bertumpuan kepada Khairul Fahmi yang berada di posisi penjaga gol pasukan Melaka. Jadi kita lihat bahawa pasukan Sabah akan bermasalah untuk menentang pasukan Melaka ini untuk menembusi Khairul Fahmi itu sendiri. Itu walau bagaimanapun itu kalau penjara Sabah bermain dalam fit yang bagus. Yang kita lihat dalam sering bermain dalam keadaan yang berumbang-ambing. Jadi support daripada pemain pertahanan itu yang paling penting. Support pemain pertahanan kepada midfield untuk memberi peluang kepada striker-striker untuk mencuba untuk menumpaskan Khairul Fahmi. Walaupun kita mampu menumpaskan barisan pertahanan pasukan Melaka, saya melihat kita bermasalah untuk menumpaskan Khairul Fahmi itu sendiri. Itu Liga Super kita pada yang akan beraksi pada malam ini, dan semua perlawanan akan berlangsung pada jam 9. Sama-sama saksikan pasukan manakah yang akan menang. Walaupun rata-rata semua pasukan ini gagal untuk berada dalam prestasi yang terbaik berikutan kurangnya latihan. Walau bagaimanapun sebagai the professional itulah yang perlu buat, dan kita sentiasa berada dalam prestasi, cuba untuk berada dalam prestasi yang the best, untuk give the best. Dan peminat hanya mengharapkan yang terbaik. Kalau ada bermain baik, peminat suka. Kalau ada bermain tidak baik, wallahu alam bisawab, memang kena hentam di Facebook. Saya tengok pasukan Kelantan tewas tadi. Jadi bila pasukan Kelantan tewas 1-0 di tangan Perak, banyak kritikan yang timbul. Sedangkan kita sebenarnya perlu beri peluang kepada pasukan Kelantan untuk membaiki pasukan dia. Sudah terlalu banyak Tuan Zam Saham membantu pasukan Kelantan. Begitu juga dengan pasukan Sabah, walaupun ada kontroversi pada peringkat awal pembentukan pasukan itu, tapi kita mengharapkan supaya pasukan Sabah mampu untuk bersaing dan mengambil kesempatan apabila mereka berada di Liga Super ini. Okey, saya rasa saya akan tamatkan kita punya live ini sebentar lagi.
dengan ada satu lagi berita Ultimate Fighting Champion bagi peminat-peminat Ultimate Fighting Champion yang macam saya ni. Okey, pada esok Ultimate Fighting Champion membabitkan perlawanan one of the biggest month in this year. Apabila banyak perlawanan, beberapa perlawanan adalah berprofil tinggi. Pada esok hari, light heavyweight title, kejuaraan light heavyweight milik Jan Blachowicz akan ditabar oleh Israel Adesanya yang juga seorang juara. Adakah Israel Adesanya yang belum pernah tewas dalam perlawanan UFC akan menentang Jan Blachowicz dan memegang dua title dalam dua edisi, dalam dua berat badan yang berbeza. Israel Adesanya live besok di Fox Sport. Ada satu perlawanan yang saya pun tidak sabar untuk tunggu. UFC 259. Kemudian Women Featherweight Title, Amanda Nunes akan dicabar oleh Megan Anderson sebagai fighter nombor 1. Akan menentang juara Women Featherweight. Kemudian Bantamweight, Aljamain Sterling. Macam kalau di FB saya tidak pasti, tapi macam tiada, macam sebelum pernah nampak. Tapi kalau di ada di, kenapa kamu saya buat live? nanti saya coba buat live lah perlawanan orang tu. Panjang lah dia punya tapi iyalah nanti kita tengok. Kalau saya dapat buat untuk perlawanan saja, Jan Blachowicz dan Israel Adesanya. Okey, kemudian akan Bantamweight Champion Peter Yan. Kemudian perebutan ranking di antara Islam Makhachev akan menentang Drew Dober. Untuk lightweight division dan light heavyweight division di antara Thiago Santos akan menentang Alexander Rakic. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 title akan dipertandingkan, 4 tali pinggang kejuaraan UFC akan dipertandingkan esok secara live jam 9 pagi di Fox Sport. Bagi kepada sesiapa yang meminati Ultimate Fighting Champion, perlawanan esok adalah antara perlawanan yang paling ditunggu-tunggu oleh peminat seluruh dunia. Saya akan buat iklan jadi di FB nanti. Jadi sesiapa yang rasa mau tengok, saya akan coba. Ada sedikit sukar sebenarnya buat live untuk secara langsung nih. Sebab saya terpaksa direct. Saya pernah coba untuk ambil link, akibatnya kena ban. Bila kena ban, kita sudah tidak mampu untuk jadi saya kena gantung, saya punya FB kena gantung. Tapi kalau untuk kamu orang masih on sejak. Okey, tidak ketinggalan. Saya nampak ada lambang Liverpool sana, ada lambang Liverpool. Apa kabar orang Liverpool? Assalamualaikum. Apa kabar orang Liverpool? Namanya saja selambang. Okey, dan yang terakhir kita akan bercerita tentang English Premier League. English Premier League pada hari ini. Pada hari ini, tonton dan puan English Premier League perlawanan yang ke-27 dari 38 perlawanan.
Burnley sekarang tengah berdepan dengan Arsenal dan Arsenal sedang mendahului Burnley 1-0. Kemudian pada jam 11 malam ini, Sheffield United akan menentang Southampton United. Diikuti dengan Aston Villa akan berdepan dengan Wolves. Kemudian pada jam 4 pagi, Brighton akan menentang Leicester United. Kemudian pada esok hari West Brom akan berdepan dengan Newcastle pada jam 8 malam. Ini diikuti dengan Liverpool, saya ulang lagi, Liverpool akan menentang Fulham pada jam 10 malam. Kemudian perlawanan seterusnya sudah semestinya perlawanan 2 hari kemudian akan berlangsung. Manchester City akan menentang Manchester United. Satu perlawanan yang saya harap. Saya tidak mau bercakap tentang nasib Manchester United. Sebab mereka berada dalam prestasi yang cukup baik sebenarnya. Cuma Manchester City terlalu baik lagi. Kemudian Tottenham Hotspur akan menentang Crystal Palace. Chelsea akan menentang pasukan Everton. Alvin, sabarlah Alvin. Liverpool memang macam tu. Okay. Chelsea yang baru-baru ini telah menumpaskan, yang membuatkan Liverpool gigit jari dalam big game beberapa hari yang lalu. Akan bertemu dengan Everton jiran kepada Liverpool. Kemudian West Ham akan menentang Leeds United. Itulah perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung. Jika kita lihat, kita coba lihat table. EPL pada hari ini. Kita lihat Manchester City berada di tempat yang pertama dengan 65 mata, diikuti oleh Manchester United. Manchester City mencatatkan 5 kemenangan dalam perlawanan terakhir ini. Kemudian diikuti oleh Manchester yang mencatat 4 kali seri dan 1 kali kalah. Kemudian Leicester City mencatat 2 kemenangan, 1 kalah dan 2 seri dalam 5 perlawanan terakhir. Manakala pasukan Chelsea yang dibimbing oleh orang baru nampaknya semakin ganas dengan 3 perlawanan straight menang. 3 perlawanan menang dan 2 kali seri, belum lagi kalah. Diikuti oleh pasukan Everton yang mencatat 3 kemenangan straight, kemudian tewas 2 perlawanan dan akan berhadapan dengan pasukan paling meningkat Chelsea pada hari ini, pada malam ini atau malam esok. Itu Everton kuat tahu tur. Kita mengharapkan supaya Everton mampu untuk mengekang Chelsea agar Chelsea tidak mampu mendekati Manchester United. Harap-harap Leicester juga tewas. Begitu dengan Chelsea tewas. Diikuti oleh pasukan Liverpool. Di atas Liverpool ialah pasukan West Ham saja tidak sebut. Aduh. Sabar je lah Liverpool. Okey, kemudian diikuti oleh pasukan Tottenham dan Arsenal yang di bawah-bawah itu tidak payah sebut lah. Orang bilang bukan juga nanti kalau disebut pun susah lagi nanti. Okey, itulah kedudukan sekarang. Dan kita menantikan. Terima kasih kerana semua yang mengikuti siaran langsung saya ini. Kita akan menantikan perlawanan di antara pasukan Sabah yang akan menentang pasukan Melaka. Sabah akan menentang pasukan Melaka pada jam 9 ini di Unify. Kita boleh tengok di YouTube. Kita tengok bersama-sama pada malam ini jam 9 malam ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye.
Mana ada berat sebelah mana ada berat sebelah tuh Alvin. Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva United. Bye bye.